Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap semua murid-murid sihat walafiat ya. Baik, pada hari ini cikgu akan mengajar bab 3.1.2 iaitu fungsi bank pusat. Baik, kita akan tengok apakah dia fungsi bank pusat. Baik, sebelum tu kita tengok standard pembelajaran kita ya. Baik, pada hari ini standard pembelajaran kita ialah menjelaskan fungsi bank pusat, mengawal kestabilan nilai mata wang, juru bank kepada kerajaan dan juru bank kepada bank perdagangan. Baik, apakah dia bank pusat? Ya, bank pusat ialah Bank Negara Malaysia. Ia mula beroperasi pada 26 Januari 1959 di bawah Ordinan Bank Negara Malaysia 1958. Baik, ada dua matlamat utama penubuhan Bank Negara Malaysia iaitu untuk memastikan kestabilan kewangan dan struktur ekonomi negara dan juga bertindak sebagai juru bank dan penasihat kewangan kepada kerajaan. Bank pusat juga ataupun bank negara juga berteraskan kepentingan negara dan bukan bermotifkan keuntungan. Baik, mari kita tengok fungsi bank pusat. Baik, fungsi yang pertama, ya, bank pusat mengeluarkan mata wang, ya, mengeluarkan mata wang iaitu wang kertas dan juga duit shilling. Bank pusat juga mencetak wang berdasarkan rizab emas dan rizab pertukaran asing iaitu pada kadar 80.59%. Fungsi yang kedua, mengawal kestabilan nilai mata wang. Baik, nilai sesuatu mata wang diukur melalui dua cara iaitu dari aspek kuasa beli dan juga dalam mata wang asing. Baik, apakah dia kuasa beli? Baik, kuasa beli bermaksud kemampuan wang untuk membeli sesuatu barang atau perkhidmatan. Sekiranya mempunyai wang sebanyak RM10 dan harga pen ialah RM2, maka kita mampu membeli 5 batang pen. Dan sekiranya harga pen naik kepada RM5, maka kita hanya mampu membeli 2 batang pen sahaja. Kenaikan harga barang dikenali sebagai inflasi dan inflasi yang tinggi boleh menjejaskan nilai mata wang. Baik, mata wang asing, kebanyakan mata wang negara dibandingkan dengan USD ataupun mata wang negara Amerika Syarikat yang kita sebut dolar ya, dolar Amerika Syarikat ya. Baik, kenapakah kita bandingkan dengan dolar Amerika Syarikat? Kerana kebanyakan perdagangan antarabangsa menggunakan mata wang dolar Amerika Syarikat ya. Baik, ada 3 kaedah nilai mata wang distabilkan ya. Apakah kaedah tersebut? Pertama, mata wang asing ini mewujudkan sandaran minimum. Yang kedua, campur tangan dalam pasaran pertukaran asing atau foreign exchange. Dan yang ketiga, mengawal inflasi. Baik, mewujudkan sandaran minimum. Okey. Ordinan Bank Negara Malaysia memperuntukkan sandaran minimum 80.59% berbentuk emas dan rizab antarabangsa. Rizab antarabangsa termasuklah emas, pertukaran asing, milikan hak pengeluaran khas dan rizab kumpulan wang antarabangsa. Sekiranya bank pusat ini mencetak RM100, sandaran minimum yang perlu dimiliki adalah RM80.59 ya. Baik murid, rizab tu bermaksud simpanan ya. Baik, yang kedua, campur tangan dalam foreign exchange ataupun pasaran pertukaran asing ya. Baik, contoh Bank Negara Malaysia akan membeli ringgit Malaysia dengan menjual dolar Amerika apabila nilai ringgit Malaysia rendah. Kesannya apa? Kesannya jumlah ringgit Malaysia dalam pasaran akan berkurang dan ringgit Malaysia akan meningkat berbanding dengan dolar Amerika. Walaupun tindakan ini mengurangkan rizab antarabangsa yang dipegang oleh Bank Negara Malaysia, nilai ringgit Malaysia dapat distabilkan.
Baik, tadi yang kedua, yang ni yang ketiga, mengawal inflasi. Baik, Bank Pusat akan memastikan kadar inflasi dalam negara berada pada paras terkawal dengan menggunakan alat dasar keuangan. Baik, nanti kamu akan belajar berkenaan dengan alat dasar keuangan. Okey, Bank Pusat juga adalah merupakan jurubank kepada kerajaan. Baik, bagaimana Bank Pusat mentadbir akaun negara. Baik, sebagai jurubank kepada kerajaan, Bank Pusat menyimpan dan menguruskan akaun kerajaan yang terdiri daripada akaun keuangan dan juga akaun pinjaman keuangan. Baik, Bank Pusat juga menerima wang yang dibayar kepada kerajaan dan melakukan pembayaran bagi pihak kerajaan. Baik, yang kedua, Bank Pusat memberi pendahuluan sementara. Bank Pusat bertanggungjawab memberi pendahuluan sementara kepada kerajaan apabila kerajaan mengalami masalah kekurangan keuangan. Baik, yang ketiga, Bank Pusat mengurus hutang negara. Bank Pusat bertanggungjawab memperoleh pinjaman bagi pihak kerajaan daripada sumber dalam negeri dan juga luar negara. Okey. Baik, yang keempat, Bank Pusat memberi nasihat pelaburan. Bagaimana tu? Baik, Bank Pusat bertindak sebagai penasihat dan ejen kerajaan untuk aktiviti pelaburan kerajaan di luar negara. Bank Pusat akan mengkaji peluang projek pelaburan di luar negara yang berpotensi dan menguntungkan dari masa ke semasa. Baik, seterusnya yang kelima, Bank Pusat mengurus pertukaran asing. Bank Pusat akan memastikan rizab antarabangsa sentiasa mencukupi. Jadi, Bank Pusat juga mengawal pertukaran asing dan memastikan bahawa nilai mata wang negara berada dalam keadaan stabil di pasaran keuangan antarabangsa. Baik, seterusnya, jurubank kepada bank perdagangan. Jadi, Bank Pusat sebagai jurubank kepada bank perdagangan. Baik, Bank Pusat menyediakan akaun penjelasan antara bank, menjaga rizab berkanun dan juga sebagai sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan. Okey, contoh bank perdagangan apa dia? Seperti Maybank, Public Bank, CIMB Bank dan sebagainya. Ada banyak bank perdagangan dekat dalam negara kita ni. Baik, menyediakan akaun penjelasan antara bank. Setiap bank perdagangan mempunyai sebuah akaun penjelasan di pusat bank. Wang akaun penjelasan ini digunakan untuk membayar hutang antara bank akibat pengeluaran cek. Menjaga rizab berkanun. Baik, rizab berkanun ialah simpanan wajib bank perdagangan di pusat bank pada kadar tertentu. Kadar rizab berkanun semasa ialah 4%. Bererti sesebuah bank perdagangan perlu menyimpan RM4 sekiranya mempunyai wang sebanyak RM100. Perubahan kadar rizab berkanun akan memberi kesan kepada keupayaan bank perdagangan memberikan pinjaman. Yang ketiga, sebagai sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan. Jadi, bank perdagangan yang mengalami masalah kekurangan tunai boleh mendapatkan pinjaman daripada Bank Pusat. Baik, sekianlah sahaja murid-murid. Setakat ini sahaja kita punya pembelajaran. Baik, kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.